Tahukah anda, kecederaan ligamen lutut amat kerap terjadi? Di Malaysia, ia kerap menimpa pemain-pemain futsal, bola sepak, tenis, badminton dan bola jaring. Anterior cruciate ligament atau ACL merupakan ligamen yang paling kerap tercedera semasa bersukan dan menjadi sebab utama pesakit-pesakit mendapatkan rawatan. Ia 3 kali ganda lebih kerap berlaku pada wanita berbanding lelaki. Ia dikaitkan dengan perbezaan dari segi anatomi dan kekuatan otot berbanding lelaki. Lutut merupakan sendi penghubung di antara tulang peha atau femur dan tulang betis atau dikenali sebagai tibia. Ligamen adalah struktur pada lutut yang memegang tulang femur dan tibia dan menolong mengawal pergerakan sendi. Terdapat 2 ligamen yang berada di tengah lutut, iaitu anterior cruciate ligament atau ACL dan posterior cruciate ligament atau PCL. Jadi ACL adalah penting bagi mengelak pergerakan yang terlalu ke hadapan yang boleh menyebabkan kecederaan pada struktur lain dalam lutut. Kecederaan ACL, anterior cruciate ligament. Kecederaan ini berlaku di mana terdapat kekoyakan pada ligamen ACL. Kekoyakan berlaku sama ada komplit, penuh ataupun separah incomplete. ACL boleh terputus disebabkan pergerakan kaki yang berpusing ketika tapak kaki sedang berpijak di tanah atau implanted foot. Ini dikenali sebagai pivoting injury. Ia juga boleh berlaku apabila seseorang berhenti secara mendadak ketika sedang berlari. Tidak kurang juga pesakit yang mengalami masalah ini akibat kemalangan jalan raya. Ia biasanya disertai dengan bunyi pop yang boleh didengari sendiri oleh pesakit semasa kecederaan itu berlaku, serta sendi lutut pesakit akan membengkak dengan kadar yang cepat. Ia disebabkan oleh sendi lutut dipenuhi dengan darah atau hematorosis. Pesakit yang mengalami kecederaan ini tidak akan dapat meneruskan permainan. Kecederaan ACL kebiasaannya berlaku kepada ahli-ahli sukan, terutamanya pemain bola sepak, pemain rugby, di mana permainan tersebut adalah kita panggil contact opponent. Oleh bagaimanapun boleh berlaku pada pesakit ataupun ahli sukan yang kita panggil non-contact opponent seperti pemain badminton. Macam mana pun boleh juga berlaku pada orang kebiasaannya jika terdapat kecederaan seperti terjatuh ataupun terselio pada sendi lutut. Berbeza dengan kecederaan lain, umpamanya seperti kecederaan ligamen buku lali yang biasanya boleh sembuh dengan sendiri, ligamen ACL yang tercedera akan terkoyak dan terputus seperti tali guni dan tidak dapat sembuh dengan sendiri. Ligamen ini berfungsi memegang sendi lutut dengan kukuh agar ia stabil ketika digerakkan. Tanpa ligamen ACL, lutut akan mudah terkehil atau terpelecok dengan sendiri dan anda mungkin akan terjatuh secara tiba-tiba disebabkan ketidakstabilan sendi lutut. Tanpa ligamen ini, aktiviti harian biasa yang tidak lasak seperti berjalan dan menaiki tangga atau sembahyang masih boleh dilakukan. Penyebab, seperti kita tahu, ligamen ni adalah untuk stability. Jika terdapat kecederaan di mana lutut berlaku, kita panggil rotational, dalam bahasa Inggeris ni rotational. Jadi lutut ligamen tersebut akan terputus. Seperti berlaku impact daripada bahagian dalam ke luar ataupun bahagian luar ke dalam. Biasanya berlaku di mana ada impact daripada bahagian belakang ke depan. So ligamen tersebut akan putus. Biasanya pesakit akan memberitahu
di mana ketika berlaku pencederaan yang pertama akan berlaku bunyi pop, kita panggil pop sound, dan seterusnya akan berlaku bengkak pada sendi lutut tersebut, dan pesakit tidak boleh menimbulkan permainan. Setelah bengkak dan juga sakit hilang beberapa minggu, pesakit akan mendapati lututnya menjadi longgar, kita panggil instable. So kebanyakan pesakit akan datang dengan komplain instability, ketidakstabilan lutut. Diagnosis ACL yang koyak dibuat dengan beberapa kaedah. Pesakit ACL koyak sering mengalami kecederaan lutut. ACL yang koyak akan menyebabkan bengkak dan sakit lutut. Atas pemeriksaan, doktor anda boleh melihat tanda-tanda ketidakstabilan lutut. Ujian khas tekanan pada lutut oleh doktor dapat mengesan kawasan ligamen yang koyak. Untuk lebih tepat, MRI juga boleh digunakan untuk menentukan sama ada ligamen koyak dan juga untuk melihat tanda-tanda kecederaan yang berkaitan dalam lutut. Untuk diagnosis penyakit tersebut, setelah kita mendengar sejarah pesakit, kita akan membuat pemeriksaan lanjut, di mana kita akan jumpa pesakit di klinik, akan membuat pemeriksaan pada sendi lutut. Ada beberapa test, kita panggil test yang spesifik untuk ACL. Kita akan dapati pada pemeriksaan tersebut kakinya menjadi longgar, yang khusus menjurus kepada pemeriksaan untuk ligamen anterior cruciate. Ligamen ACL yang putus atau terkoyak tidak boleh pulih semula jika tidak dibedah. Pesakit masih boleh meneruskan kehidupan seperti biasa jika tidak melakukan pembedahan. Namun sukar untuk mereka kembali aktif bersukan dan melakukan aktiviti lasak. Setelah kita mendiagnosis penyakit tersebut, kita akan membuat pemeriksaan lanjut seperti membuat pemeriksaan MRI, magnetic resonance imaging. Ini adalah untuk mengukurkan lagi kedapatan ataupun finding di mana sel telah tercedera atau terkoyak. Setelah pasti kecederaan tersebut, kita akan berdiskus ataupun berbincang dengan pesakit untuk mengekalkan balik stability. Kita perlu membuat operation, pembedahan. Kebanyakan pesakit, terutamanya yang aktif dan masih muda, adalah amat disarankan untuk menjalani pembedahan ini kerana dengan ketiadaan ACL dalam lutut akan menyebabkan lutut sentiasa longgar dan berisiko mendapat kecederaan sekunder, iaitu kecederaan pada struktur-struktur lain dalam lutut seperti meniskus dan tulang rawan itu sendiri. Dengan teknologi sekarang yang terkini, pembedahan boleh dilakukan tanpa pembedahan terbuka ataupun open surgery. Kita akan membuat pembedahan menggunakan artroskopi, teropong. Konsep pembedahan artroskopi berkembang maju daripada diagnostik kepada rawatan terapeutik. Pembedahan artroskopi adalah pembedahan ortopedik paling umum dilakukan hari ini. Dengan hanya kamera tube bersaiz 4 mm ke dalam sendi, doktor dapat meneliti struktur dalaman sendi dan seterusnya melakukan rawatan pembedahan yang tepat pada masa sama. Dari segi teknikal, pembedahan artroskopi sesuai dilakukan pada setiap sendi badan seperti lutut, bahu dan buku lali.
sekarang telah pasti awak punya ACL dah cedera, jadi rawatan yang terbaik adalah pembedahan. Ini adalah model lutut di mana pembedahan kita akan dilakukan. Anggap ini adalah lutut pesakit, di mana kita akan mengambil graf daripada belakang hamstring. Okey, di sini ada hamstring, semitenosis dan gracilis. Okey, kita akan ambil di sini. Sebelum tu kita akan buat satu, selepas dia pergi bius, kaki semua dah tak ada hasil, kita akan buat pembedahan di sini, di mana kita akan ambil hamstring. Okey, kita akan keluarkan hamstring dan kita prepare. Okey, setelah kita prepare graf, kita akan buat satu skop pembedahan menggunakan kamera kecil. Okey, kita akan masukkan daripada luar di sini dan juga dalam di sini. Okey, ini ada kita punya portal scope, ini ada kita punya portal working. Okey, anggap kedudukan pesakit masa tu awak punya lutut adalah 90 degree. So kita akan nampak semua ACL yang koyak di sini. So ACL yang koyak kita akan bersihkan, tetapi tidak semua footprint kita akan tinggalkan. Okey, selepas graf yang kita ambil tu dah disediakan, kita prepare dan kita akan buat satu lubang. Okey, di lemak dia ada di sini, kita akan drill satu lubang, kita panggil proximal tibia. Lubang di sini terus masuk ke tempat asal di mana ACL tu punca dia di sini. Okey, kemudian kita akan buat satu lagi lubang di sini. Okey, di mana ACL tu adalah melekat hingga keluar di sini. So dia punya arahan dia, kita drill lubang daripada dalam medial keluar lateral. Setelah kita panggil tunnel, kita dah buat, kita prepare, dan kita akan masukkan dia punya graf yang kita ambil tadi. Kita masuk daripada sini, keluar di sini, dan masuk di sana, dan terus keluar di sini. Okey, di bahagian kaki tulang paha di sini kita akan letak button, namanya endo button. Okey, lepas tu kita akan tarik dan kedudukan kaki adalah 20 darjah macam ni. Lubang di sini kita akan ikat dengan menggunakan bio screw. Okey, jadi di bawah kita akan ikat dengan bio screw, di atas dengan button. So inilah kita panggil reconstruction untuk anterocruciate ligament. Okey, setelah pembedahan dilakukan, okey, itu adalah bukan penutup cerita. Yang fasa yang paling penting adalah di mana pesakit awak sendiri kena melakukan fisioterapi. Kita akan rujukkan pesakit kepada fisioterapi untuk melakukan fisioterapi. Benda ini ada berkala dan mengikut sesi. Penggantian ACL melalui artroskopi dapat memastikan penggantian ligamen pada lokasi yang tepat dari segi anatomi dan tidak merosakkan struktur isi badan yang berlebihan, iaitu luka pembedahan hanya 10 mm. Maka pemulihan dapat dilakukan segera dan menghasilkan kesan maksimum. Pembedahan kaedah ini dapat dilakukan dengan parut yang kecil, pendarahan yang minimum, kurang kesakitan, penginapan hospital yang lebih singkat, selain pemulihan yang lebih pantas. Doktor dapat meneliti struktur badan dengan lebih tepat dengan bantuan teknologi perubatan terkini. Teknik pembedahan artroskopi di mana pembedahan ini dilakukan dengan pembedahan yang kecil, lukanya kecil. Kita hanya menembuk lubang untuk memasukkan kamera untuk melakukan pembedahan. Jadi dengan luka yang kecil, ini hanya memerlukan beberapa hari saja pasien menduduki di ward. Program rehabilitasi dan fisioterapi selepas pembedahan adalah penting dan bertujuan mengurangkan kesakitan serta bengkak lutut selepas pembedahan disebabkan oleh pendarahan. Pesakit akan dilatih untuk meluruskan lutut dengan senaman yang sesuai. Senaman seperti mengangkat kaki secara lurus dan quadriceps statik adalah penting dimulakan awal supaya lutut tidak akan mengeras dalam keadaan bengkok. Senaman tersebut juga membantu merangsangkan quadriceps untuk menjadi kuat dan mengembalikan saiz
dan kekuatan asal otot tersebut. Okey, setelah dilakukan pembedahan, proses seterusnya untuk perbaikan adalah proses rehabilitasi, di mana pesakit perlu menjalani beberapa sesi rehabilitasi bersama dengan ahli-ahli rehab fisioterapi. Assalamualaikum Puan. So hari ni kita buat fisioterapi. Puan dah lepas daripada ACL reconstruction, so kita proceed pada fisioterapi lah. So hari ni saya akan ajar beberapa exercise untuk Puan untuk jaga Puan punya otot dan sebagainya. Okey. Exercise yang pertama saya ajar adalah, nama dia adalah SQE, Static Quadricep Exercise. So yang pertama, Puan tekan saja lutut saya, tangan saya. Okey. Cuba tahan. Okey, tekan. Okey, saya bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Okey, ini nama dia Static Quadricep Exercise. Untuk Puan, untuk menguatkan Puan punya quadricep lah. Okey. Dan seterusnya, exercise ni Puan boleh buat 10 kali 3 set. Okey. So boleh buat 3 kali sehari. Okey. Kemudiannya exercise yang Puan perlu buat adalah, kalau boleh Puan kena selalu bengkokkan lutut dalam lebih kurang, tidak lebih pada 90 darjah. Okey, kemudiannya boleh terus, ataupun kita panggil dia sebagai heel slide. Okey. Okey. Kemudian yang ketiga, Puan boleh buat SLR, straight leg raising. Ini macam ni. Okey, so Puan angkat je kaki Puan, straight saja. Kaki straight. Okey, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Okey. Ini Puan boleh buat sama 10 repetition, 3 sets, 3 kali sehari. Okey, boleh. Kemudiannya Puan boleh buat patella mobilization. Sekarang ni tak apa nak nampak lah, tapi biasanya saya akan buat lah. Untuk fisioterapi, patella mobilization selepas SCR record adalah sangat penting. So sekarang ni saya gerakkan lutut Puan ke kiri dan ke kanan, dan ke bawah dan ke atas, untuk maintain Puan punya pergerakan. Okey, boleh? So saya dah ajar hari ni 4 exercise. So Puan kena selalu buat lah untuk maintenance of the range of motion. Okey, boleh? Rekonstruksi ACL adalah kaedah pembedahan yang paling berjaya untuk memulihkan lutut yang tidak stabil disebabkan oleh kecederaan ACL. Kejayaan dalam mendapatkan kembali kekuatan asal lutut
dan kembali aktif bersukan memerlukan program rehabilitasi yang intensif. Kerjasama pesakit dalam melakukan senaman semasa rehabilitasi adalah penting untuk mendapatkan kembali kekuatan dan pergerakan penuh lutut. Glaukoma adalah satu penyakit mata yang serius. Kalau tidak diubati, ia boleh mengakibatkan kebutaan. Dan biasanya ia menyebabkan masalah di kalangan orang yang berusia. Berusia biasanya 40 tahun dan ke atas. Bila mereka lebih tua ataupun usia lebih tinggi, peluang dapatkan masalah penyakit glaukoma ini akan semakin tinggi.